A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila qanati Ustaz Google wa insyaallah fi hadha video sanunaqish anil mawdu'il jadid wa huwa mawdu'ul istisna. Selamat datang Ustaz ucapkan ke channel Ustaz Google dan insyaallah pada hari ini kita akan membincang tajuk baharu iaitu tajuk istisna. Baik, jadi istisna ni apa? Okey, untuk konsep dia, istisna ni dia ini ialah ayat yang digunakan untuk memastikan tergambar di fikiran pendengar apa yang mahu dikhususkan saja dengan menggunakan ilah wa akhwatuha. Okey, baik. Jadi dalam bab istisna ini kita nak buat satu ayat tersebut kita khususkan satu perkara dan kita asingkan perkara-perkara yang lain untuk kita jadikan ayat istisna. Contohnya perkataan tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah iaitu kita keluarkan kita nak tergambar di fikiran kita, di fikiran pendengar yang mendengar ayat kita, iaitu hanya Allah sahaja sebagai Tuhan. Benda-benda lain kita nafikan sebagai Tuhan. Jadi ada ilah kat situ kan. Jadi kat situ dia bermaksud istisna, iaitu kita mengkhususkan satu benda. Ataupun kalau ayat yang senangnya dekat dalam kelas kita, contohnya pelajar tingkatan 5. Pelajar tingkatan 5. Jadi kita nak kata ada seorang pelajar yang tak datang. Jadi kita kata semua pelajar tingkatan 5 hadir ke sekolah kecuali Abu. Semua pelajar tingkatan 5 hadir ke sekolah kecuali Abu. Jadi Abu itu adalah objek ataupun orang yang kita nak khususkan yang dia itu tidak datang. Jadi kita akan bahaskan dengan lebih teliti dalam tajuk istisna ini. Okey, baik. Jadi tajuk istisna ni dia ada banyak konsep-konsep, dia ada banyak istilah-istilah yang kita kena ingat. Jadi kalau rasa penat boleh stop sekejap ataupun boleh ulang balik video ni. Baik. Jadi istisna mempunyai 3 rukun utama, iaitu adatul istisna, mustasna minhu, mustasna. Adatul istisna itu adalah tanda-tanda istisna, tanda istisna. Jadi ada dia punya tanda-tanda dia kita tengok selepas ini. Lepas tu mustasna minhu. Mustasna minhu ni kelompok asal. Kita ingat mustasna minhu kelompok asal bagi yang dikhususkan. Mustasna perkara yang dikhususkan. Okay, baik. Jadi contohnya ata at-tullabu illa Zaidan. Ata at-tullabu illa Zaidan. Telah datang pelajar-pelajar kecuali Zaid. Jadi kat sini ayat ni dia nak bagi tahu pendengar supaya tergambar dekat pemikiran bahawa semua pelajar datang kecuali Zaid. Jadi Zaid itu dia tergambar, oh Zaid tak datang. Semua orang pelajar Zaid dia tak datang. Jadi kat situ Zaid tu dia jadi mustasna. Okey, baik. Jadi mustasna minhu ni kita panggil dia kelompok asal, iaitu apa Zaid ni kelompok asal dia apa? Dia termasuk dalam at-tullab. Dia masuk dalam at-tullab. Jadi bila dia masuk dalam at-tullab itu jadi semua pelajar datang tapi ada yang tak datang. Zaid yang tak datang. Jadi ni ilah ni adalah adatul istisna dia ni. Okey, baik. Jadi kita tengok adatul istisna seperti perkara berikut. Iaitu ilah, ghaira, siwa, wala, ada, hasya. Ni dia punya adatul istisna ni. Kita kena ingat semua ni maksud dia kecuali. Kecuali. Okey, baik. Bahagian dia macam mana? Daripada segi pembahagian dia ni agak panjang sedikit ni. Anwa'ul istisna terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertama mustasna bi ilah, dia menggunakan ilah. Yang kedua mustasna bi ghairi wa siwa, dengan menggunakan ghairu wa siwa. Dan yang ketiga mustasna bi khala, hasya, ada. Jadi 3 ni ada perbahasan dia masing-masing. Okey, baik. Jadi kita tengok perbahasan yang pertama, iaitu mustasna bi'illah. Jadi terdapat 3 keadaan yang berkaitan dengan mustasna bi'illah. Jadi ada 3 keadaan yang kita kena faham, kita kena ingat bila ayat itu diguna ilah. Iaitu ada 3 keadaan ahwal yang kita panggil. Okey, baik. Iaitu yang pertama, ada mustasna minhu dia ada, iaitu kelompok asal dia ada adatul istisna dan ada mustasna.
Jadi dah bila semua lengkap rukun istisna ini, kita panggil dia kalam musbit ataupun kita panggil kalam tam musbit. Okey, baik. Jadi dia itu dinamakan musbit ini sebab dia tak ada nafi, tak ada ayat nafi, tak ada perkataan nafi. Perkataan nafi ni macam la, macam ma, jadi yang bahagian yang kedua mustasna minhu. Mustasna minhu ada, adat istisna ada, mustasna ada, tapi dia itu manfi. Iaitu dia ada perkataan-perkataan yang menunjukkan perkara negatif. Contohnya macam ma, la, jadi ma tidak, la pun tidak. Okey. Bahagian yang ketiga, mustasna minhu tak ada kelompok asal. Tak ada kelompok asal. Macam tadi, contoh tadi kan, atulab ila zaidan. Tapi ni atulab tu tak ada. Dia tiba-tiba ata ila zaidan. Jadi kat situ ata ila zaidun tu. Jadi tu adalah perbahasan yang ketiga, iaitu mustasna minhu tak ada, adat istisna tak ada, mustasna ada, dan dia itu ada nafi. Okey, baik. Jadi kita tengok balik. Jadi ingat tiga bahagian tu. Yang pertama, semua lengkap dan dia itu tak dinafikan. Yang kedua, semua ada rukun dia tapi dinafikan. Yang ketiga, satu rukun dia tak ada, mustasna minhu dia tak ada, dan dia itu dinafikan. Jadi macam mana perbahasan dia? Okey, baik. Jadi kalau yang pertama itu semua lengkap, semua ada ni, dan dia itu tak dinafikan, maka kita kaedah dia ustaz buat sini, fi'il campur isim, iaitu isim ni kita jadikan dia mustasna minhu. Lepas tu letak ilah, iaitu adatul istisna. Kemudian kita letak satu lagi isman sebagai mustasna, iaitu mustasna ni selalunya selepas daripada ilah. Ilah tu insya-Allah lah jadi mustasna. Jadi kat sini penerangan dia cukup rukun istisna, iaitu ada mustasna minhu, ada mustasna, ada adatul istisna, dan ayat positif tak ada ma ke atau la dekat fi'il ni. Okey, jadi contohnya zahaba at-tullabu illa zaidan. Zahaba at-tullabu illa zaidan, telah pergi semua pelajar kecuali Zaid. Telah pergi semua pelajar kecuali Zaid. Jadi zahaba ni fi'il ni, at-tullab ni isim yang ni sebagai dia bertugas sebagai mustasna minhu, illa ni adatul istisna, zaidan ini adalah mustasna, dia adalah mustasna, iaitu dia duduk selepas ilah. Okey, baik. Jadi kat sini apa kita kena ingat? Hukum dia wajib nasab. Wajib nasab mustasna. Jadi dia kena hukum dia wajib mansub. Jadi zaidan ni kita i'rabkan dia sebagai mustasna mansub bil fathah az-zahirah. Jadi ni yang pertama ni, bila lengkap je dia jadilah mustasna mansub. Okey, baik. Yang kedua, bahagian yang kedua, iaitu dia macam atas tadi, dia itu cukup semua rukun tapi dia itu dinafikan dengan ada contoh apa ni, ma, ataupun boleh juga la juga. Jadi kat situ rukun dia cukup tapi ada ayat negatif dia, ada nafi. Maka contoh dia kat situ ustaz letak fi'il, lepas tu isim yang pertama ni bertugas sebagai mustasna minhu, illa ni jadi adatul istisna, isman ni dia duduk selepas illa, jadi dia itu mustasna. Yang ni mustasna minhu, yang ni mustasna. Jadi contoh dia ma zahaba at-tullabu illa zaidan. Ma zahaba at-tullabu illa zaidan. Baik, jadi bila kita tengok contoh dia kan, ma ni dia ni nafi. Ayat dia ayat nafi. Zahaba ni fi'il, at-tullabu ni adalah mustasna minhu. Mustasna minhu, kelompok asal dia. Illa ni adalah adatul istisna. Zaidan pula adalah mustasna. Okey, baik. Jadi macam mana hukum dia? Bacaan zaidan. Sekarang pembahasan kita ni lepas illa ni macam mana nak baca? Okey, baik. Jadi hukum dia jawazun nasab mustasna au jawazi raf'i sebagai badal. Okey, baik. Jadi kalau kita baca dia zaidan, kita i'rab dia sebagai mustasna mansub bil fathah. Dan kalau kita nak baca zaidun pun boleh juga, tapi dia jadi badal. Dia jadi badal kepada tulab tu lah.
Okey, baik. Jadi contoh, jadi bila dinafikan dia ada dua cara baca. Sama ada mansub ataupun marfu'. Cuma dia jawazlah harus berbeza dengan pertama tadi kan. Bila dia tak ada nafi, dia punya hukum dia wajib mansub. Okey, baik. Yang ketiga ni mustasna minhu dia tak ada. Kelompok asal dia tak ada. Yang lain-lain ada dan dia itu dinafikan. Dia ayat dia dinafikan, itu ada ma, lepas tu ada fa'il. Tapi tak ada mustasna minhu kan, tak ada isim bertugaskan mustasna minhu. Dia terus illa, lepas tu isman, satu isim untuk jadi mustasna. Okey, baik, kat sini kurang rukun istisna, jadi kita panggil dia naqis. Jadi kat sini kalam manfi naqis ataupun jumlah manfi naqis. Okey, ayat negatif dia ada nafi. Okey, baik. Jadi contoh Ustaz buat ma zahaba illa zaidun. Tidak pergi kecuali Zaid. Tidak pergi kecuali Zaid. Jadi kat sini ma ni dia bertugas sebagai nafi, zahaba tu fa'il dia lah kan. Lepas tu dia terus kepada adatul istisna. Kemudian Zaidun ni dia jadi mustasna ni. Okey, baik. Cara baca dia macam mana? Tengok ni. Hukum dia hasbu mawqi'ihi fil jumlah. Jadi ikut kedudukan dia dalam jumlah. Jadi nak faham macam mana? Macam ilah ni tak ada, buang je ilah tu. Nak baca tu, buang je ilah tu. Tapi janganlah tulis tu kita padamkan ilah tu. Tetap ada, cuma kita anggap macam tak ada. Jadi bila macam tak ada kan, zahaba illa zaidun. Jadi kat situ zaidun ni dia jadi duduk tempat fa'il. Dia duduk tempat fa'il. Jadi bila dia tutup tempat fa'il, kat situ dia jadi fa'il marfu' bi dhammah. Dia punya i'rab dia. Ataupun contoh kedua, la yadribu at-taliba illa kalban. La yadribu at-taliba illa kalban. Kat sini yadribu ni dia ada fa'il dia ni tersembunyi dalam yadribu ni. At-taliba ni dia jadi maf'ulun bih. Illa ni dia jadi la yadribu at-talib ni dah jadi fa'il dah. Dia jadi fa'il dah. Jadi bila dia jadi at-talibu ni jadi fa'il, kalban ni bila buang ilah, kalban ni dia jadilah maf'ulun bih. Jadi dia punya i'rab dia hasbi mawqi'i fil jumlah. Macam Ustaz sebut tadi kan, macam ilah tak ada kan, ilah ni kita buang. Jadi fa'il dia ni fa'il muta'addi. Bila fa'il muta'addi, dia kena memerlukan maf'ulun bih. Jadi selepas fa'il ni dia jadi fa'il atau libu jadi fa'il, kalban ni dia jadi maf'ulun bih. Jadi kita kena baca maf'ulun bih mansub bil fathah. Bukan mustasna lagi kita i'rab. Ni kalau mustasna minhu tak ada tau. Dia ni agak rumit sikit sebab mustasna minhu dia tak ada. Jadi ada 3 keadaan yang kita kena ingat. Yang pertama, semua ada tak nafi. Yang kedua, semua ada dinafikan. Yang ketiga, mustasna minhu dia tak ada dan hukum i'rab dia macam ilah tu tak ada. Buanglah ilah tu. Jadi kita i'rab lah macam biasa. Okey, ni mustasna bi illah. Ada banyak lagi mustasna ni. Ni contoh i'rab dia. Raja'a al-ummalu minal masna'i illa kariman. Telah pulang pekerja-pekerja daripada kilang-kilang kecuali yang mulia. Jadi al-ummal fa'il marfu' bi dhammah wa huwa mustasna minhu. Okey, baik. Jadi nak i'rab mustasna minhu ni kita jangan kata ummal ni mustasna minhu tau. Kita mustasna minhu ni dia ini tugas yang mendatang. Dia bukan tugas hakiki dia. Tugas hakiki dia itu sebagai fa'il. Fa'il marfu' bi dhammah dan dia itu adalah mustasna minhu juga. Okey, kariman. Yang ni mustasna mansub bil fathah. Kenapa dia mansub? Sebab dia sini adalah jumlah tam. Dia ada mustasna minhu, dia ada adatul istisna dan dia ada mustasna. Dia ada semua rukun istisna dan ada tak nafi kat depan dia. Tak ada nafi. Jadi bila tak ada nafi, maka dia wajib mansub. Okey, baik, kita mau ke i'rab. Bila al-ummal itu dia punya i'rab fa'il marfu' bi dhammah az-zahirah, tambah az-zahirah. Wa huwa mustasna minhu. Jadi kita kena sebut mauqi' dia, hukum dia, alamat dia. Okey, kariman. Kariman mustasna mansub bil fathah az-zahirah. Jadi mustasna itu hukum i'rab dia mansub dan alamat dia adalah fathah az-zahirah. Okey, baik. Yang kedua, ma kataba at-tullabu ar-risalata illa tali. Ni nampak. Kat sini kita boleh baca dua. Illa taliba boleh, illa talibu pun boleh.
Jadi kenapa boleh baca dua macam tu? Sebab ada ni makhluk ni, ada makhluk nafinya, ma ni. Jadi bila ada makhluk ni, kita panggil dia jumlah tam manfi. Jumlah tam manfi iaitu dia ada semua rukun ada. Ada mustasna minhu, ada adatu istisna, ada mustasna, tapi ada makhluk ni, datang ni. Okey, baik. Jadi at-tullabu ni fa'il marfu' bi dhammah wa huwa mustasna minhu. At-tullab ni macam biasalah. Dia ni kerja hakiki dia sebagai fa'il sebab dia duduk lepas kataba. Lepas tu dia itu ada tugas dia yang kedua, iaitu dia itu buat mustasna minhu, menerangkan kelompok asal. Okey, baik. Maka katabatul labu arisalata illa tali ba boleh, bu boleh. Jadi at-talib mustasna mansub bil fathah. Ni dia punya satu i'rab lah. Ada satu lagi i'rab dia Ustaz buat sebelah, badal marfu' bi dhammah. Badal marfu' bi dhammah. Kat sini ada li'annahu mustasna manfi. Nak tulis boleh, tak tulis pun tak apalah. Bila mustasna manfi ni dia li'annahu istisna, jumlah istisnaiyah manfiyah. Jadi dia punya talib ni ada dua cara baca dia. Kalau kita nak baca dia sebagai fathah, kita sebut dia sebagai mustasna mansub bil fathah az-zahirah. Tapi kalau kita nak baca bahagian depan, kita akan sebut dia badal marfu' bi dhammah az-zahirah. Jadi sebab apa boleh baca macam ni? Sebab dia lengkap dan dia ada ma kat sini. Ada nafi. Okey, baik. Mustasna bi ghairi wa siwa. Bi ghairi wa siwa ni kena berjaga-jaga. Tajuk ni kena jaga-jaga sikit. Nanti kita tengok. Okey, ghairi wa siwa seperti keadaan mustasna bi ilah. Perkataan selepasnya menjadi mudhafun ilaih. Perkataan selepas siwa dan ghairu tu dah jadi hukum i'rab dia mudhafun ilaih. Okey, oleh kerana ghairu siwa seperti keadaan mustasna bi ilah, maka hukum i'rabnya seperti mustasna bi ilah juga. Okey, baik. Jadi kat sini yang jadi mustasna dia ghaira tau. Yang jadi mustasna dia ghaira, bukan perkataan selepas dia. Ni kita kena jaga-jaga ni. Selalu kalau ilah tu ada tu istisna kan. Memanglah ghaira ni ada tu istisna. Dia ni ada tu istisna dan dia pun mustasna. Ni dia agak rumit sedikit. Okey, baik. Kat sini ghaira ni macam mana cara baca dia? Nak baca ghaira ke ghairu? Tu je pembahasan dia. Okey, baik. Sekarang ini dia punya ahwal dia macam tadi juga. Semua lengkap, mustasna minhu ada tu istisna, ada mustasna, ada kalam musbit ada. Dan kat sini fa'il lepas tu ada isim sebagai mustasna minhu dia, lepas tu ghaira dia punya ada tu istisna dan dia mustasna. Ismin selepas dia untuk menjadi mudhaf ilaih. Tapi dari segi makna memanglah yang dihususkan isim selepas dia kan. Tapi kalau daripada segi disuruh pilih mana mustasna. Ada ghaira, pilih ghaira. Dengan siwa ni. Jangan pilih selepas dia. Sebab selepas dia tu mudhafun ilaih, dia tak jadi dah hukum i'rab mustasna. Okey, baik. Kat sini tahu deh cukup rukun tam istisna. Lepas tu dia ayat positif, tak ada perkataan-perkataan nafi, tak ada makhluk nafi ni. Okey, jadi contoh dia zahaba at-tullabu ghaira zaidin. Zahaba at-tullabu ghaira zaidin. Jadi zahaba ni fi'il dia ni. Kemudian at-tullab ni dia punya isim dia. Jadi dia ni bertugas juga sebagai mustasna minhu. Jadi ghaira ni dia ada tu istisna dan dia pun adalah mustasna. Jadi nak baca macam mana? Kita kena baca ghaira, tak boleh ghairu. Sebab ni adalah jumlah tam. Bila dia jumlah tam, maka kita kena baca dia sebagai mansub dengan baris atas. Okey, adapun perkataan selepas dia akan jadi mudhafun ilaih. Perkataan selepas dia akan jadi mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Jadi hukum dia wujud nasab mustasna samalah macam ilah tadi kan. Cumanya beza dia ghaira tu yang jadi mustasna. Okey, baik. Yang kedua, mustasna minhu ada tu istisna, ada mustasna ada. Tapi dia itu adalah kalam manfi, iaitu dia ada nafi. Jadi kat situ ma fa'ala siwa illa ismin. Ni tak buat ni. Ada ma, ada fa'il, ada siwa. Illa ni buang silap tulis tu. Illa tu dah tak ada dah. Ismin. Apa ni lepas tu kita letak isim untuk jadi mudhaf ilaih. Okey, baik. Cukup rukun iaitu istisna tam, dia semua dia ada, tapi dia tu nafi. Dia tu nafi. Kat situ
Contoh dia ma zahaba at-tullab ghaira Zaidin. Ma zahaba at-tullab ghaira Zaidin. Jadi kat sini nak baca ghaira boleh, nak baca ghairu pun boleh. Dia macam ilah tadi. Dia macam ilah tadi sebab apa? Ada makhluk ma ni. Jadi ghaira, kalau siwa tak boleh lah kita. Siwa tu kita buat bi fathah muqaddarah dengan bi dhammah muqaddarah lah. Kalau siwa. Sebab di belakang siwa ni adalah alif maksurah. Jadi dia tak boleh kita nak bariskan. Okey, baik. Jadi kat sini yang penting ghaira dia tu kita boleh baca dua. Ghaira kalau dia nak jadi mustasna. Ghairu kita jadikan dia sebagai badal. Zaidin tetap jadi mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okey, baik, seterusnya yang ni yang ketiga, macam tadi juga mustasna minhu. Adat istisna ada, mustasna ada, kalau manfi ada, mustasna minhu je tak ada. Contoh dia mah, lepas tu fi'il, lepas tu ghaira, dia punya adat istisna dengan mustasna, lepas tu isim selepas mudhafun ilaih. Jadi kat situ, kat sini dia penerangan dia kurung rukun, jadi kurung rukun istisna, jadi dia ni jumlah naqis. Kita panggil jumlah naqis. Dan dia itu ada ayat negatif, ada nafi. Okey, contoh dia ma zahaba ghairu Zaidin. Dia sama, i'rab dia sama juga. Dia sama juga macam ilah tadi kan. Ghairu tu sebab apa? Dia baca ikut kedudukan dia dalam jumlah. Ghairu tu selepas zahaba. Jadi lepas zahabah dia jadi fa'il, marfu' bi dhammah. La yadribu at-taliba ghaira kalbin. Tidak memukul pelajar itu kecuali seekor anjing. Jadi ghaira ni kita baca sebagai maf'ulun bih mansub bil fathah. Kalbin ni macam biasalah, sebab lepas ghaira dia kena jadi mudhafun ilaih. Sama juga dengan Zaidin ni dia jadi mudhafun ilaih mansub bil mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Okey, ada lagi ni. Contoh i'rab dia. Panjang bab istisna ni. Sebab itu kalau penat, berhentilah sekejap. Raja'a al-ummalu minal masna'i ghaira Zaidin. Telah pulang pekerja-pekerja daripada kilang kecuali Zaid. Okey, ghaira. Jadi ghaira ni kita bacakan mustasna mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Dia itu mudhaf. Zaidin mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Yang ni al-ummal ni dia jadi mustasna minhu lah, tapi sebab dah banyak sangat kan ustaz tak tulis lah. Okey, baik. Mawaqi' i'rab dia ghaira mustasna, dia punya mawaqi' hukum dia mansub, alamat dia fathah dan dia itu sebagai mudhaf. Sebagai mudhaf sebab lepas dia jadi mudhafun ilaih. Zaidin mudhafun ilaih majrur bil kasrah az-zahirah ala akhirih. Ni jumlah tam. Jumlah tam musbit, maksudnya dia tak ada nafi. Seterusnya jumlah ba, maka taba at-tullabur risalata ghaira talibin. Tidak menulis pelajar-pelajar surat kecuali seorang pelajar. Seorang pelajar aja yang tulis. Ni ada makhluk ma ni. Jadi bila makhluk ma kita panggil dia jumlah manfiyah. Okey, ghaira itu adalah mustasna mansub bil fathah wa huwa mudhaf. Jadi dia ni kita boleh baca dia sebagai mustasna mansub ghaira, dan kita boleh baca ghairu. Bila ghairu dia jadi badal. Okey, baik. Jadi kat sini at-talibi jadi mudhafun ilaih majrur bi kasrah macam biasa. Okey, baik. Cuma kita ghairu ni, ghairu dengan ghaira ni. Kalau nak baca ghaira, kita mau i'rab dia mustasna mansub bil fathah az-zahirah. Li'annahu mustasna manfi, jumlah istisna manfi. Kalau kita nak baca ghairu, badal marfu' bi dhammah az-zahirah ala akhirih. Suka hatilah nak baca. Ikut, yang penting bacanya betul, jangan ghairi sudah. Okey, baik. Mustasna bi khala hasya ada. Yang ni. Okey, mustasna bi khala hasya ada, jika digunakan istisna dengan khala hasya ada, maka perkataan selepasnya jadi maf'ulun bih mansub atau isim majrur. Kenapa jadi maf'ulun bih mansub atau isim majrur? Okey, baik. Jadi khala hasya ada ni dia bertugas jadi dua. Dia boleh jadi dua. Dia ni makhluk dua alam ni. Khala hasya ada ni. Dia boleh jadi fa'il, dan sebagian ulama kata dia tu huruf jar. Sebagian ulama kata huruf jar. Kalau ulama yang kata huruf jar, maka dia perkataan selepas dia jadi isim majrur.
Kalau ulama yang kata dia ni fi'il selepas dia jadi mansub. Kalau jadi mansub baris atas, kalau majrur baris bawah. Macam tu je lah. Okey, baik. Ini kerana sebagian ulama nahwu menganggap qala hasya'ada sebagai fi'il, manakala sebagian lagi ulamanya menganggap sebagai huruf jar. Okey, contohnya. Qala hasya'ada, lepas tu ada zaidan, ada zaid. Kalau dia anggap fi'il, kita kena baca zaidan lah. Zaidan ni jadi maf'ulun bih. Kalau qala hasya'ada ni kita anggap dia sebagai huruf jar, jadi zaidin ni kita kena baca kasrah. Sebab dia jadi isim majrur bil kasrah zahirah ala akhirih. Okey, baik. Tetapi jika terdapat ma sebelum qala hasya'ada, maka perkataan selepasnya menjadi maf'ulun bih saja. Tapi kalau ada makhluk ma ni, makhluk nafi ni, dia akan jadi maf'ulun bih saja. Sebab apa? Ma ni mana boleh masuk dekat huruf jar. Jadi bila tak boleh masuk ke huruf jar, dia boleh masuk dekat qala hasya'ada je, dia boleh masuk dekat fi'il saja. Jadi bila boleh masuk kat fi'il saja, qala hasya'ada confirm dia jadi fi'il. Bila jadi fi'il, kita boleh baca dia sebagai maf'ulun bih sahaja. Jadi kena baris atas. Okey, baik. Jadi contoh i'rab. Contoh i'rab. Ma raja'a al-ummalu minal masna'a qala zaidan. Tidak pulang pekerja-pekerja daripada kilang kecuali Zaid. Jadi Zaid ni, qala ni adalah fa'il madi mabni ala sukun. Kita kena baca dia fa'il madi mabni ala sukun sebab ada ma ni. Sebab ada ma ni. Tapi kalau tak ada ma ni, kita boleh baca dua, sama ada fa'il madi ataupun huruf jar. Okey. Jadi Zaidan tu akan jadi apa? Maf'ulun bih mansub bil fathah. Jadi qala ni i'rab dia macam mana? Dia tak boleh i'rab sebab dia mabni. Fa'il madi mabni ala sukun. Okey, Zaid pula jadi maf'ulun bih mansub bil fathah. Okey, baik. Tapi kalau dia suruh pilih mustasna di mana? Zaid adalah mustasna. Zaid tu kita jadikan dia, kita pilih dia sebagai mustasna. Okey, raja'a al-ummalu minal masna'i khala Zaidin. Jadi bila khala Zaidin ni tak ada ma kan? Jadi khala ni dia boleh jadi huruf jar. Jadi bila jadi huruf jar, Zaidin ni kita boleh kasrahkan. Jadi khala ni kita i'rab dia huruf jar. Zaidin isim majrur bil kasrah. Jadi Zaidin nampak isim majrur bil kasrah. Macam tu je lah. Okey, baik. Okay, jadi selesai untuk tajuk. Tajuk istisna. Cuma yang penting kena ingat tiga. Kena ingat tiga tajuk. Tiga adat istisna tu. Masing-masing ada perbahasan dia. Kita tengok kat buku tingkatan 5 pula. Kita tengok buku tingkatan 5. Okey, ditulis Iqra' al-amsilah al-atiyah qama atulabu illa Zaidan. Jadi kat sini illa dia warnakan, Zaidan pun diilahkan. Lepas tu ma qama atulab illa Zaidan Zaidun. Kat sini illa Zaidan Zaidun. Okey, baik. Ingat kalau kita jadikan dia sebagai mansub fathah, kita kena tambahkan alif tau kat sini. Alif ni kita kena tulis untuk menunjukkan dia mansub fathah. Kalau Zaidun tak payah. Okey, baik. Jadi bila ma qama, ma ni dia ada nafi, jadi kita boleh baca dua kali. Kita boleh baca dua wajah. Zaidan ataupun Zaidun. Zaidan ni dia jadi mustasna, Zaidun dia jadi badal. Ataupun ma qama illa Zaidun. Kalau ni ma qama illa Zaidun ni atulab tak ada. Atulab tak ada, mustasna minhu dia tak ada kan. Jadi dia tu jumlah naqis, jumlah yang tak lengkap. Jadi bila jumlah tak lengkap, dia ni macam illa ni kita buang. Illa ni kita buang. Jadi ma qama Zaidun. Zaidun jadi fa'il marfu' bi dhammah. Okey, acaru al-istisna huwa ihraju ism allazi yaqum ba'da adat istisna min hukmi aw ma'na mahfum li jumlati qabla adah. Istisna adalah mengeluarkan isim yang terletak selepas daripada adatu istisna, daripada hukum ataupun makna yang difahami daripada jumlah sebelum adat. Jadi jumlah sebelum adat dia semua pelajar berdiri. Jadi selepas adat istisna ni kita keluarkan daripada kefahaman ni. Kefahaman semua pelajar berdiri ni, kita keluarkan daripada kita keluarkan Zaid daripada pelajar-pelajar berdiri ni. Itu tugas ilah. Wa yusamma ismul ladzi ba'da adatu istisna bil mustasna. Dan isim yang selepas daripada istisna ini, iaitu ilah ni, kita panggil dia sebagai mustasna. Dan isim sebelum ni kita panggil mustasna minhu. Ini atulab ni. Okey, jadi arkan istisna. Qama atulab ila Zaidan. Atulab mustasna minhu. Illa adatu istisna Zaidan mustasna. Azid maklumati begitu. Illa ni huruf. Ya betul huruf. Khasha ada khala. Dia ni boleh jadi huruf, boleh jadi fa'il. Kalau kata huruf ni huruf jar. Fa'il ni jadi fa'il madi lah.
Isim, ghaira dan siwa. Sebab itu dia jadi selepas dia jadi mudhafun ilaih. Sebab ghaira dengan siwa ni dia jadi isim. Okey, baik. Anwa'u jumlah istisna. Okey, jenis-jenis jumlah istisna. Jumlah tam musbit, jumlah tam manfi, jumlah nakis manfi. Tam musbit ni dia semua ada dan dia tak ada nafi. Yang ni semua ada tapi dinafikan. Jumlah nakis manfi dia itu ada mustasna minhu, dia tak ada dan dia itu dinafikan. Okey, contohnya makana mustasna minhu masukun fil jumlah wala adatan nafi fiha. Semua iaitu mustasna minhu-nya disebut di dalam ayat tetap dan tiada adat nafi. Kalau jumlah tam manfi, dia punya mustasna dia disebut tapi ada adat nafi. Kalau jumlah nakis tidak disebut mustasna minhu dan di dalamnya ada adat nafi. Jadi baca dia maqamatul labu ila zaidan. Zaidan ni wajib nasab. Maqamatul labu ila zaidan ni ada ma ni. Ada ma. Lepas tu tulab ni mustasna minhu dia ada. Jadi dia ni jumlah tam tapi dinafikan. Jadi kita boleh baca zaidan boleh, zaidun pun boleh. Okey, maqama illa zaidun. Tidak berdiri kecuali Zaid. Jadi Zaid ni kita baca sebagai ikut kedudukannya dalam ayat. Macam illa ni tak ada. Sebab apa illa tak ada? Sebab dia ada makhluk ma ni. Kemudian mustasna minhu hilang tanpa dapat dikesan. Okey, baik. I'rab dia ni. Okey, kita baca i'rab dia. I'rab jumlah taman musbitah insarafa ad-duyufu illa Muhammadan. Telah berpaling ad-duyuf, tetamu-tetamu telah pulang, tetamu-tamu kecuali Muhammad. Jadi ila ada tu istisna mabniyah ala sukun. Muhammad mustasna mansub bil fathah az-zahirah. Kat sini mustasna mansub wajib. Mansub wajib sebab dia tak ada ma. Okey, yang kedua jumlah tam manfi. Kat sini wajib mansub. Wajib harus mansub. Nak baca mansub ke nak baca marfu' suka hati. Sebab ada ma ni. Ada tu nafi ni. Ma in sarafa ad-duyufu ila Muhammadan boleh, Muhammadan boleh. Kalau i'rab Muhammadan mustasna mansub bil fathah az-zahirah. Muhammadun badal minad duyuf. Jadi dia badal kepada duyuf ni jadi mubadal minhu marfu' bi dhammah az-zahirah. Okey, baik. Jadi yang ketiga, jumlah nakis manfi. Yang ni tak ada mustasna minhu dan dia dinafikan. Yang ni diirabkan berdasarkan kedudukannya dalam ayat. Ma in sarafa illa Muhammadun. Ma in sarafa illa Muhammad. Jadi kat sini aduyuf dia tak ada, mustasna minhu dia tak ada. Jadi Muhammadun kita i'rabkan sebagai fa'il marfu' bi dhammah az-zahirah. Macam illa ni tak ada. Okey, ma fahimna illa darasan. Kami tidak memahami kecuali satu pelajaran. Jadi kat sini illa ni kita buang. Jadi fahimna ni dia jadi fa'il fa'il domain muttasil fi mahalli raf'i fa'il. Jadi fa'il. Selepas dia jadi maf'ulun bih. Jadi darasan maf'ulun bih mansub bil fathah az-zahirah. Macam illa ni tak ada kan? Tu sebab apa? Sebab tak ada pun kelompok asal dia iaitu mustasna minhu dia tak ada. Okey, baik. Ada khala hasyani azib maklumati begitu apa ni? Tu'rabu huruf jar atau af'al madiyah mislu hadratul labu ada talibin taliban. Dia ini di i'rab sebagai huruf jar atau fi'il madhi seperti telah datang pelajar-pelajar kecuali seorang pelajar ataupun taliban. Kalau talibin ni kita anggap ada ni sebagai huruf jar, kalau taliban ni kita anggap ada ni sebagai fi'il madhi. Okey, ma'ada ma khala. Tapi kalau ma'ada dengan ma khala ni, kita ada contohnya kan, ma hadratul labu ada talibin. Jadi kat situ kita i'rab dia sebagai fi'il sahaja. Sebab ma ni hanya boleh masuk dekat fi'il, dia tak boleh masuk ke huruf jar. Jadi selepas ni jadi maf'ulun bih mansub bil fathah az-zahirah. Contohnya qara'tu jami'ul qawaidun nahwi ma'ada qaidatan. Jadi aku membaca semua tata bahasa nahwu kecuali satu kaedah sahaja. Okey, baik. Jadi macam tu tajuk istisna. Yang penting apa? Yang penting adalah kita ingat dia punya anwa' istisna dia ni. Anwa' istisna dia ni ada tam musbit, ada tam manfi, ada nakis manfi.
Dan ilah lain ceritanya, ghairu siwa lain ceritanya, khala hasya lain cerita dia. Jadi kalau perlukan kepada pengulangan, boleh tengok lagi video ni akan datang. Jadi saya sampai sini saja untuk video kita kali ini. Apa baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang lemah itu datang kelemahan diri Ustaz sendiri. Jangan lupa tolong subscribe channel Ustaz juga, tolong share dan tolong like. Kita insya-Allah kita akan jumpa waktu lain. Naltaqi fi waqti ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.